kita buat tajuk awal-awal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Salam 3 Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke 3 Ramadan. Sudah 2 hari Ramadan berlalu. Mudah-mudahan 2 hari yang berlalu adalah Ramadan yang 2 hari berlalu dengan peningkatan amal ibadah dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan hari ini hari yang ketiga lebih baik daripada 2 hari sebelumnya dari sudut kualiti dan kuantiti ibadah kita, insya-Allah. Allahu Akbar. Allah melihat usaha kita muslimin muslimat. Allah melihat ikhtiar kita. Allah melihat niat kita. Allah melihat ke dalam hati kita, insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, apa khabar? Saya mohon maaf pagi tadi tidak ada kuliah, tak dapat. Sebenarnya dah saya dah ready awal, lepas tu adalah halangannya, ada ujian dan cabarannya, tidak dapat diadakan kuliah Riyadhus Shalihin tersebut. Jadi insya-Allah pagi besok akan diadakan seperti biasa jam 7. Subhanallah. Dan insya-Allah seterusnya muslimin muslimat kita akan sama-sama meneruskan kuliah pada kali ini dengan pihak penganjur. Pun saya mula lambat kan. Mohon maaf sangat-sangat. Dek, cepat sikit dek. Cepat sikit. Sorry ya. Sebab macam mungkin ada encik suami ada urusan. Jadi staff yang tolong bantu saya. Lepas tu macam bunyi ketuk kan. Sebab ni di rumah ni di rumah. Subhanallah. Tak dapat pergi pejabat. Subhanallah, insya-Allah kita mula dalam pukul 10.50 kan. Kita akan habis pukul 11.50 insya-Allah. Kita akan tetap habiskan sebagaimana tanggungjawab yang sepatutnya itu 1 jam. Masya-Allah, Allahu Akbar. Waalaikumsalam, masya-Allah. Makasih semua yang hadir. Alhamdulillah. Ini waktu yang agak mencabar juga bila kita buat ceramah. Jadi kita harap sahabat-sahabat boleh bantu untuk share perkongsian ni. Sebab tajuknya adalah tajuk yang sangat bagus. Tajuk yang bagus dan tajuk yang penting. Dia bukan sekadar bagus tapi penting juga. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah. Alhamdulillah. Pertamanya kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu College Vocational. Penganjur ialah Jabatan Perniagaan dan Koperasi College KWS ni KWES. Subhanallah. College Vocational ialah Berhad, Koperasi College Vocational Ampangan Seremban Berhad. College Vocational Ampangan Seremban Negeri Sembilan. Subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih kepada Encik Sarimin bin Sapi'i, pengarah College Vocational Ampangan Seremban, pengarah college. Saya pun rasa macam nak pergi. Mungkin ada perkara-perkara yang boleh kerjasama ni dengan College Vocational Ampangan Seremban. Kemudian Encik Rizal bin Muhammad Mokhtar, Ketua Jabatan Perniagaan dan Koperasi KWES, barisan pensyarah, guru-guru, kaki tangan dan para pelajar College Vocational Ampangan, muslimin muslimat dikasihi sekalian. Subhanallah, Allahu Akbar.
pagi tadi dan ni sebenarnya ada masalah kesihatan jugalah. Jadi mohon maaf sangat ya, pagi tadi memang cancel mengejut dan ni pula kita mula agak lambat, 15 minit lambat. Jadi insyaAllah kita pun akan tambahkan masa sampai cukup 1 jam. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, kita faham kalau sebut college vocational ni, dia merupakan college lebih kepada teknikal, kemahiran. Subhanallah, hands on. Banyak teknikal, hands on. Jadi pelajar-pelajar yang dihasilkan daripada college ni biasanya pelajar yang dilatih untuk terus dapat buat kerja. Dia bukan main teori ni, semua hari-hari praktikal je. Dia kadang teori tu dalam 10%, 20%. Yang lain tu 80% adalah teknikal, praktikal. Jadi Masya Allah, ada nilai, ada kelebihan dah mereka yang berada di vocational ni, kan, kolej-kolej vocational ni, kadang-kadang mereka ni lebih mudah untuk dapat kerja. Sebab bila dia masuk kilang ataupun industri, anak-anak ni, pelajar-pelajar ni, dia terus boleh main mesin, dia boleh terus handle mesin-mesin, boleh terus buat production, macam tu. Tapi cabaran kepada pelajar-pelajar universiti yang banyak teori, bila masuk kepada dunia praktikal industri, dia perlu dibimbing oleh supervisor, staff dan sebagainya. Saya memahami situasi ni. Suami saya pensyarah di UniKL. Dia dalam bidang chemical engineering, tapi sekarang dia tak lagi sebagai pensyarah lah. Tahun lepas dia dah berhenti setelah hampir 15 tahun sebagai pensyarah. Sama-sama kita fokus kerja dakwah. Kalau encik suami saya tu di UniKL juga, dia guna konsep yang sama. Tengok bidang lah. 70% kot, 60%, 70% adalah hands on, practical. Jadi kan pelajar ni ada semester mereka praktikal. Bila masuk dunia praktikal, ada satu semester praktikal kan, dihantar ke kilang-kilang. Kilang-kilang akan prefer ambil student dan terus ditawarkan kerja bagi mereka yang ada kemahiran, dah terus boleh buat kerja. Kadang-kadang suami saya kata, kilang telefon, ada tak student lagi? Ada tak lagi pelajar? Maksud kilang yang tanya. Sebab dia tahu pelajar yang praktikal 70%, 80% ni, muslimin-muslimat, dia orang mudah, dia orang cepat pick up. Jadi cepat handle, boleh terus buat production. Jadi subhanallah, kepada ibu bapa yang buat keputusan untuk hantar anak college vocational, saya pun tak nak sebut yang lain, takut saya salah ya. Maksudnya janganlah rasa macam rendah diri kan. Anak saya college je, tak masuk universiti. Universiti ada kelebihannya, dia dari sudut kepercayaan. Dia pelajar universiti awam, universiti ni, dia ada kelebihan dia. Ada pihak yang menjadi target kepada keluar-keluar universiti. Ada pihak-pihak yang menggunakan, yang perlukan kemahiran, dia target. Contoh-contoh macam college seperti ini. Jadi zaman sekarang subhanallah, kadang-kadang kita kena tengok kan, kita kena tengok kemahiran, kemampuan anak-anak kita. Tuan-puan sekalian, cuba bayangkan sekiranya potensi binatang diukur dengan kayu ukur yang sama. Cuba bayangkan kalau potensi binatang diukur dengan kayu ukur yang sama. Contohnya, kita adakan pertandingan siapa paling laju. Lalu beraturlah kura-kura, arnab, zirafah, gajah, harimau, cheetah, beratur semua. Sekarang kita nak ukur dari sudut kelajuan. Siapa binatang paling laju, dia yang terbaik. Lepas tu berlumba lah. Kita dah tahu dah siapa yang boleh capai cepat. Mungkin cheetah kan. Yang paling lambat kita tahu dah kura-kura. Mungkin paling lambat lagi siput babi kot. Kan, lagi lambat. Lepas tu kura-kura kata tak adil. Ini pertandingan yang tak adil. Okey. Okeylah kata kalau tak adil. Okey. Lepas tu, baiklah sekarang kita buat pertandingan panjat pokok, siapa paling cepat. Semua ready ni bawah pokok. Okey, 1, 2, 3, semua pun berlumba lah panjat pokok. Bila panjat pokok, gajah pula bersuara, tak adil. Mana boleh. Ukuran diukur macam ni.
Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Lepas tu, baiklah, kita guna air lah pula. Kita nak tengok ni air ni macam mana ni. Kan, air pula. Siapa yang paling laju boleh pergi tu, seberang sana tu. Monyet tak setuju, ini tak setuju, apa semua. Kura-kura setuju. Saya setuju. Kura-kura. Dia ada kemahiran. Air laju je dia kan. Allahu Akbar. Kadang-kadang kan perkara macam ni kita kena tengok bagaimana kita menilai anak-anak kita. Kalau kita menilai anak-anak kita dengan satu penilaian, kita kata anak yang bagus tu siapa yang boleh hafal Quran. Tapi ada anak-anak tak mampu hafal Quran. Allah berikan perbezaan pada akal, pada fikiran, pada kemampuan otak dia. Dia cuba hafal juga. Lepas tu ada anak yang boleh 2 muka surat sehari contoh. 1 muka sehari. Kita pun kata bagus, hebat, puji. Yang ni nak dapat 1/2 muka surat pun tak dapat. Tapi dalam bab lain, bab melukis mungkin dia cepat, nampak berseni. Mungkin dalam bab dia dengan binatang dia sekian-sekian. Sama juga pelajar-pelajar di sekolahan, anak-anak kita pelajar di sekolah. Jika guru-guru kita sekolah mengukur tahap kemampuan pelajar dan anak-anak, pelajar-pelajar mengikut dengan ukuran yang sama, menjadikan ada kumpulan yang diraikan, ada kumpulan yang akan rasa jauh ketinggalan, ada kumpulan yang merasakan sekolah bukan tempat dia, kan, kemahiran dia tidak digilap dan sebagainya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu kadang-kadang ibu bapa masa sekolah menengah kita tak ada pilihan. Tapi bila masuk universiti, kadang-kadang kita kena dengar juga. Kan, kita kena dengar juga pandangan anak-anak kita. Cita-cita apa? Nak jadi apa? Kita kata kan. Oh nak ni. Okey, kalau macam tu yang sesuainya college lah. Ni bukan saya nak airline college vocational ni. Okey, kita cari. Oh minat paintingnya. Okey, kita cari. Mana ni? Oh minat bertukang. Kalau bertukang ni sesuai dengan college. Ada bawah marah pun ada yang bab bertukang je. Dia tukang kayu, dia tukang ni memang kerja dengan kayu je. Saya ada jiran. Dia memang pensyarah di college, mungkin college vocational Mara, saya tak ingat lah, tapi college lah. Dia kata, saya tanya, cikgu ajar apa ya? Oh saya ajar bab-bab ni, bab-bab bina bangunan ni. Macam mana nak susun batu bata macam ni. Dia orang memang praktikal buat. Mereka ni keluar, mereka boleh buat satu buah rumah. Oh, walaupun tak ada plan yang ni, mereka boleh ni, measure dah, mereka dah mahir. Jadi tuan-puan sekalian, saya fikirkan, ya Allah, Allahu Akbar. Anak yang tahu dia suka main bertukar, main kayu apa semua, dia hantar pada saluran yang betul, dia boleh jadi, esok boleh jadi dia boleh buka kilang perabot. Siapa yang minat bab susun bata, dia tak minat pasal nak kira-kira, pasal sejarah, pasal ini, pasal ni, tak minat ni, tapi kemampuan dia tu, subhanallah, dia boleh jadi kontraktor besar. Siapa yang pula minat melukis apa semua kan, pasal ni. Siapa minat dengan binatang, mungkin boleh jadi doktor veterina, ataupun dia jadi peternak binatang yang sangat berjaya. Ada pula kita tengok anak kita, minat pokok ni. Oh, kalau dia tanam menjadi. Oh, bila tanam pokok, dia yang datang dulu. Ini besok ni boleh ni. Kita memang boleh nak anak kita hafal Quran dan sebagainya. Tetapi kita kena tengok juga kemampuan anak-anak kita. Subhanallah. Kita kena tengok juga minat. Sebab bila minat, lepas tu ada bakat, bergabung pula dengan dorongan ibu ayah, ni anak ni memang akan bercahaya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu, kerja apa pun semuanya mulia. Yang penting halal, rezeki yang barakah. Di zaman Rasulullah semua ada peranan yang berbeza. Tak ada pun okey ni kerja yang dipandang mulia ni. Sebab ada pangkat, ada kedudukan, ni kerja profesional. Oh ini tak profesional ni. Di sisi Allah tak ada beza pekerjaan. Tak ada beza. Di sisi Allah, siapa yang bekerja cari rezeki yang halal, yang berkat, subhanallah, itulah yang dipandang. Bahkan ada satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang bekerja mencari rezeki yang halal, yang barakah, yang halal untuk dirinya dan untuk menafkahi keluarganya dan untuk membantu orang yang susah, dia akan dibangkitkan di masyarakat kelak dengan wajah yang bercahaya. Subhanallah, Allahu Akbar.
Memanglah orang kata ni akhir zaman dah ni, tak payah fikirlah pasal kecil-kecil cari duit ni. Anak yang penting hafal Quran, yang penting agama. Saya setuju, memang betul. Memang betul. Saya sendiri pun menekankan tentang pendidikan agama, akhlak dan sebagainya. Tetapi kita memerlukan orang yang beragama untuk berada di semua lapangan, semua pekerjaan. Dia berada di lapangan, dia berada pada, biarlah orang beragama yang berada di mana-mana lapangan pekerjaan. Subhanallah, Allahu Akbar. Bukan hanya golongan ustaz, ustazah, kan, golongan hafiz-hafizah saja. Syurga Allah bukan untuk golongan ini saja. Syurga Allah untuk semua. Syurga Allah untuk siapa sahaja. Ya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Yang penting rezeki itu halal, berkah, memberi manfaat, tidak bercampur dengan maksiat dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya nak rasa seronok bila College Vocational Vocational Ampangan Seremban ni memberi peluang kepada saya, dan tajuk kita hari ini adalah menjiwai Islam dalam perniagaan. Hebat. Tajuk yang sangat hebat. Menjiwai Islam dalam perniagaan. Muslimin muslimat. Menjiwai Islam dalam perniagaan. Saya nak tanya kat sini, kita buat survey. Siapa berniaga kat sini? Siapa berniaga? Siapa berniaga? Terima kasih Puan Zu. Subhanallah. Kak Zu kita, Masya Allah. Terima kasih semua juga yang duk bagi star, selalu bagi star dan sebagainya. Saya dapat, ada yang kata Ustazah, doakan saya dapat cahaya mata. Boleh tak sekarang ni share siapa berniaga kat sini dan anda berniaga apa? Saya nak baca ni. Saya berniaga home baker. Subhanallah. Saya pun. Okey, saya cakoi. Ada berniaga cakoi. Subhanallah. Berniaga online game. Okey. Kedai runcit. Saya berniaga dah banyak kali jatuh. Masya Allah. Tiba-tiba rasa macam saya berniaga jeli kelapa. Dik, mana komen di FB? Tiba-tiba rasa sebab. Sebelum mula tadi pun saya memang ada menangis sikit. Itu yang kena ambil masa sikit. Saya berniaga pengantin. Okey, mak ayah berniaga kedai runcit. Saya berniaga minyak. Saya berniaga barang kemas. Saya berniaga kosmetik. Saya berniaga tudung ustazah. Okey, kita tengok ni. Saya berniaga laksa Johor. Saya berniaga baju raya. Puan Zuria Sikim, Kak Zu kita ni saya tahu berniaga kosmetik juga, skincare. Lebih kepada skincare. Nur Fatin, saya berniaga pakaian wanita Ikacan. Salina Ahmad, saya ustazah. Saya berniaga juga ustazah, suplemen nak bantu ramai jaga kesihatan. Zalifatul Haji Ahmad, saya ustazah. Baiki kasut dan bandel kasut Sarima Muhammad Ghazali. Saya berniaga puluk berhias, rendang ayam, macam-macam lagi. Saya berniaga si lemak, Puan Siti. Saya berniaga gubang kreatif surprise. Jadi, perkongsian kita hari ni untuk orang berniaga. Saya nak share tip-tip. Siapa ustazah nak share tip berniaga? Nanti nanti kita share. Seronok ni. Afizan Lizan, berniaga mi. Muhammad Hafiz. Cita Rawana, saya jual susu farm fresh ustazah. Nur Ain Nazifah, saya berniaga popiah sambal. Azan Nura, saya bisnes Mary Kay. Zalina Abdul Rahim, boleh beritahu berapa kadar untung sebenar boleh kita ambil? Betul. Ni Hida ni, Rahayu Baba menjahit, Nur Azila. Sebenarnya yang kerja makan gaji pun sebenarnya semuanya tidak lari daripada kaedah berniaga. Okey, nanti kita terangkan. Saya berniaga barangan Cina, Kyoko Shuji. Salina Ahmad, jual biskut raya, suji badam. Atika Ali, saya berniaga Charms, kosmetik, skincare untuk bantu kulit sihat dan yang nak jana income. Saya pun pernah dapat Charms kosmetik hadiah. Saya berniaga sandwich. Alia Natasha, doakan saya. Ada kelas mengaji sambil jual jajan. Wazita, Masya Allah. Saya jual produk SKV. Pak Nil, SKV. Saya pun dapat hadiah SKV ni. Saya pun makan. Pak Nil ni. Ni. Saya berniaga produk Anana. Ada Birdnest, susu kambing, skincare. Saya berniaga kurma sejuk. Macam-macam ni. Saya berniaga sambal pucuk ubi. Saya bekerja sambil-sambil buat saya ikan forever living. Ya, betul. Saya berniaga makanan. Masya Allah, saya berniaga fake fleur. Hair care. Saya pun dapat ni, hadiah ni. Sambal hitam belimbing. Buluh Kak Niza.
Tolong mak catering. Macam-macam. Saya berniaga suplemen Ustaz tidur. Kan Ustaz tidur ada suplemen. Wah, hebat Ustaz tidur kita. Ada kain batik dan tukang jahit. Saya berniaga susu las. Saya berniaga kapet dan perabot. Tu Muhammad Hafiz. Hebat tu berniaga kapet dan perabot. Saya berniaga bisnes Syakli. Saya jual SIM kad patuh syariah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hebatnya. Sahabat-sahabat Nabi hampir dalam 80% kot semua berniaga. Berniaga, memang dia berniaga. Sayyidina Abu Bakar pun berniaga, Sayyidina Umar pun berniaga. Berniaga yang menguasai perniagaan di kalangan orang Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Orang yang berniaga tahu bagaimana struggle berniaga. Bagaimana kuatnya tawakal orang berniaga kepada Allah. Bagaimana kan kita mengharapkan, kita berusaha sekian-sekian. Kemudian bagaimana belajar untuk redha bila jatuh. Untuk redha bila perniagaan tidak disambut. Kadang-kadang kita penat buat promotion. Kan kita layan satu customer sampai berjam-jam. Akhirnya dia tak jadi beli. Subhanallah. Kadang-kadang tu kan makanan kita masak basi, dibuang begitu saja. Struggle sangat.